Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada orang UMNO berkata, perlu pilihan raya umum yang ke-15 diadakan serta-merta secara tergempar. Oleh kerana masa inilah UMNO dan Barisan Nasional kuat berpandu kepada pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru ni. Jadi sekiranya pilihan raya diadakan sekarang, semasa UMNO dan Barisan Nasional kuat, dan semasa pembangkang Pakatan Harapan bergaduh sama sendiri dan kecoh di dalam DAP, di dalam PKR, mereka berperang sama sendiri, maka masa inilah masa yang sesuai untuk pilihan raya diadakan, sebab boleh jamin UMNO akan menang besar. Who cares about UMNO? Kita nak tumpu kepada masalah negara, masalah rakyat. Bukan nak tumpu kepada kepentingan UMNO, iaitu kalau UMNO adakan pilihan raya sekarang, maka mereka boleh menang besar. UMNO hanya 3 juta saja ahli. Itu pun dikatakan separuh dari ahli UMNO tu is actually phantom members, iaitu tidak wujud. Nama saja. Tapi dari hakikatnya tidak ada 3 juta, 1 juta lebih. PAS pun ada 2 juta ahli. 1 juta lebih yang berdaftar. Yang ramai lagi tak daftar. Jadi PAS dengan UMNO ni tak bezalah. Sama dari segi keahlian. Rakyat Malaysia 33 juta. 30 juta bukan ahli UMNO. 3 juta saja kalau kita boleh ambil keseluruhan 100% ahli UMNO tu sebagai wujud. Jadi dia cerita kepentingan UMNO. Kita patut cerita kepentingan negara. Kepentingan rakyat. Bukan kepentingan hanya 10% dari rakyat Malaysia, iaitu ahli UMNO. Apa sebab kita nak adakan pilihan raya selain dari peluang untuk UMNO menang besar? Satu lagi sebab ialah kerana kegawatan ekonomi, kemelesetan ekonomi ataupun krisis ekonomi. Jadi perlulah pilihan raya diadakan cepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Bagaimana pilihan raya boleh menyelesaikan masalah ekonomi? Tidak logik. Kalau mengadakan pilihan raya boleh menyelesaikan masalah ekonomi, maka kita adakan pilihan raya tiap-tiap bulan. Every month. Dalam 5 tahun ni kita adakan 60 pilihan raya once a month. Kalaulah betul pilihan raya boleh menyelesaikan masalah ekonomi, tak boleh. Apa yang kita perlu untuk menyelesaikan masalah ekonomi ialah satu plan tindakan ataupun rancangan pemulihan ekonomi. What is the action plan? Plan tindakan untuk memulihkan ekonomi. Masa Pakatan ambil alih sebagai kerajaan bulan Mei tahun 2018, mereka menubuhkan satu CEC. Dan CEC ni beberapa pakar-pakar, kononnya pakar dari segi macam-macam bidang, duduk dalam CEC untuk menasihati kerajaan. Termasuklah orang asing, bukan saja rakyat Malaysia. Kalau ikut Perlembagaan Malaysia, Artikel 150, Artikel 150, Seri Paduka yang di-Pertuan Agong berhak untuk mengisytihat darurat. Di Agong can declare emergency sekiranya beberapa perkara timbul. Satu daripadanya is the threat to the economy. Maknanya, sekira ekonomi Malaysia ni boleh dikatakan in crisis, ada krisis ekonomi, maka Agong boleh declare darurat, can declare emergency, supaya kerajaan boleh bertindak menyelesaikan masalah ekonomi ataupun mengatasi masalah ekonomi yang membebankan rakyat. In the interest of the rakyat, Agong can declare emergency under Artikel 150 Perlembagaan Malaysia. Legal. Maknanya is constitutional. Jadi sekiranya kita nak mengatasi masalah ekonomi,
bukan bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya. Ia sepatutnya menggantung parlimen dan istiadat darurat, declare emergency. So it's the other way around. It's not dissolve parliament, it's suspend parliament. Dan biarlah satu war cabinet ditubuhkan. Tapi Ismail Sabri Yaakob tidak akan istiadat darurat atau menasihati agung untuk nak istiadat darurat, declare emergency. Parlimen masih boleh bersidang, tak perlu suspend parlimen. Tapi apa yang Ismail Sabri perlu buat ialah to set up a war room. Tubuhkan satu war room di mana beberapa pakar ekonomi termasuk bankers, termasuk orang-orang korporat yang terkenal yang telah membuktikan kebolehan mereka duduk di dalam war room dan tubuhkan satu action plan. Plan bertindak untuk memulihkan ekonomi. Maknanya satu rancangan pemulihan ekonomi, plan bertindak. What does the government have to do? So biarlah pakar-pakar ni yang terbukti kebolehan mereka, bankers, orang korporat, ekonomis ataupun pakar ekonomi dan turnaround managers. Malaysia ada ramai turnaround managers. Biar mereka duduk di dalam war room ini macam satu jawatan kuasa dan biar mereka memikir tentang apa yang perlu buat dan menasihati kerajaan tentang action plan yang perlu diambil. And biarlah kabinet yang menentukan ini, dan apabila action plan tu telah dilulus dan dilaksanakan oleh kerajaan, maka kita tengoklah untuk beberapa bulan kejayaan pelaksanaan ini dan barulah kita boleh bubar parlimen dan mengadakan pilihan raya. Dengan harapan yang sekira kerajaan yang ada sekarang masih menang pilihan raya, maka Perdana Menteri yang ada akan terus sebagai Perdana Menteri, iaitu Ismail Sabri Yaakob akan continue sebagai Perdana Menteri dan menentukan yang action plan ni, rancangan pemulihan ekonomi berterusan untuk sekurang-kurang 2 hingga 3 tahun sehingga masalah ekonomi, krisis ekonomi ni selesai. So that's what should be done. Idea untuk bubar parlimen supaya ekonomi ini boleh, masalah ekonomi atau krisis ekonomi boleh selesai is a silly idea. Tidak ada pilihan raya yang boleh menyelesaikan masalah ekonomi. What we need is a rancangan pemulihan ekonomi, action plan on how to solve the economic crisis. Dan biarlah satu war room. Sebab kalau ikut Perlembagaan Malaysia, artikel 150, kerajaan boleh declare emergency, istiadat darurat. So bermaknanya Malaysia can be considered as under emergency. Kalau ikut perlembagaan, kita boleh anggap Malaysia ni menghadapi darurat. Darurat iaitu peperangan terhadap masalah ekonomi. Bermaknanya wajarlah satu war room ditubuhkan memandangkan Malaysia ni menghadapi darurat. Walaupun kita tidak istiadat darurat, we don't declare emergency and gantung parlimen sementara, tapi kita boleh bertindak seumpama Malaysia ni di bawah darurat. It's perfectly legal. Especially kalau kita tidak gantung parlimen, suspend parlimen, cuma we set up more war room. Dan matlamat war room ialah untuk nak menghadapi krisis ekonomi. And let that be the solution. Bukan bubar parlimen, adakan pilihan raya. Set up war room. Biar expert-expert duduk di dalam war room sebagai penasihat kepada kerajaan. Dan biarlah masalah ekonomi ini diselesaikan melalui satu action plan atau rancangan pemulihan ekonomi. Dan ini tidak beza dari masa Pakatan Harapan ambil alih bulan Mei 2018 di mana mereka juga tubuhkan apa yang dipanggil CEC,
Assalamualaikum. Salam sejahtera.